Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini saya ingin menceritakan tentang ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Saya teringat ada satu buku yang dikarang oleh sarjana barat, iaitu Michael Hart, di mana beliau menulis buku yang bertajuk 100 individu paling berpengaruh di dunia. Dan beliau dikritik kerana meletakkan ranking nombor 1 itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi bila ditanya, alasan beliau adalah sesungguhnya Nabi Muhammad itu berseorangan ketika menyebarkan dakwah Islam yang tauhid kepada penduduk Arab. Dan pada awal itu hanya 4 orang saja yang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi selepas 1400 tahun, ratusan juta manusia telah memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya penipuan tidak akan berjaya bertahan sehingga 1400 tahun, dan manusia tidak akan mampu untuk menipu seramai ratusan juta orang. Dan antara salah satu faktor lain yang paling ketara adalah kenapa Islam itu boleh berkembang luas adalah kerana peribadi dan akhlak mulia Rasulullah SAW. Jadi di sini saya nak ceritakan ada satu kisah yang mana ada satu kisah Rasulullah bersama dengan seorang penjenayah. Kisah ini sebenarnya berlaku selepas perang Ahzab, di mana orang-orang Quraisy berani masuk ke dalam kota Madinah untuk memusnahkan kota Madinah yang sampai nak bina parit, itulah perang yang bina parit tu. Jadi selepas kemenangan berpihak pada orang Islam, jadi Rasulullah mengarahkan tentera Islam untuk memerangi habis-habisan tentera-tentera yang lari keluar-luar tadi. Jadi Rasulullah tanya kepada para sahabat, adakah kamu tahu siapakah orang yang kamu bawa balik ni? Para sahabat kata, kami tidak tahu. Orang ini adalah Sumamah bin Utsal. Ini adalah ketua kepada suku kaum Bani Hanif. Jadi Sumamah ni, kenapa dia dikatakan penjenayah? Sebab dia punya kebencian terhadap Islam itu terlalu tinggi. Dia lah yang paling membenci Nabi Muhammad. Dia lah yang paling selalu menghina Nabi Muhammad. Dia lah yang paling membenci Islam. Dan dia lah yang paling suka mengajak orang untuk sama-sama membenci Islam. Orang yang paling taiko lah kita panggil. Selain Abu Jahal, Abu Lahab semua tu, Abu Sufyan, dia ni adalah salah satu kaum pembesar yang salah seorang juga kebiasaan tentera Islam ni. Rasulullah didik dia orang untuk layan baik, bagikan layanan yang baik kepada tawanan-tawanan perang. Disuap makan, diberi makan minum, tidak dipukul, tak diseksa. Jadi kalau diikat saja. Tapi makanan semua diberi cukup, kenyang. Sehingga kan ada tawanan perang kata, kami lebih rela diikat di sini kerana para sahabat Nabi sentiasa tidak lupa untuk menyuapkan kami makan, sehingga kan jika ada sebutir roti jatuh daripada pegangan para sahabat, belum sempat roti itu jatuh, telah disambut oleh para sahabat lalu disuapkan ke mulut para tawanan. Sehingga macam tu sekali. Jadi tiap-tiap hari cubaan Nabi telah gagal untuk berdakwah kepada untuk mengislamkan Sumamah. Jadi Rasulullah pun selepas gagal, Rasulullah akan solat macam biasa, baca Quran, berdakwah. Jadi bila rutin harian Rasulullah macam tu, Sumamah yang dalam keadaan terikat di tiang Masjid Nabawi pun, walaupun dia tak dapat nak buat apa-apa, dia still boleh mendengar apa yang Rasulullah sampaikan, hadis, baca Quran, dia boleh dengar. Jadi sedikit apa yang Rasulullah tu sampaikan masuk ke dalam jiwa dia. Setiap hari Rasulullah pergi kepada dia, mengajak dia, adakah kau berminat untuk masuk Islam? Tu dia pun tak nak. Dia kata, sesungguhnya engkau berhadapan dengan orang yang paling berpengaruh di tanah Arab. Kalau engkau membunuh aku, akan ada orang yang ramai yang sanggup berkorban darah untuk mempertahankan aku. Kalau engkau memaafkan aku, engkau berhadapan dengan orang yang paling menghargai erti kemaafan. Dia kata. Jadi tiap-tiap hari Rasulullah datang selama 3 hari. Itu je jawapan dia. Sampailah hari yang terakhir Rasulullah berikan kepada dia, hari ini aku lepaskan kau. Jadi aku dah maafkan kau. Jadi Rasulullah pun lepaskan dia. Jadi Sumamah ni jadi cepelik. Dia pun pelik, dia pun keluar daripada Masjid Nabawi. Lepas tu dia pergi mandi siap-siap, tukar pakaian. Dia datang balik ke Masjid Nabawi sambil mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia terus beriman. Rasulullah pelik, kenapa aku ajak kau sebelum ni kau tolak? Tiba-tiba aku dah lepaskan kau, baru kau masuk Islam. Jadi Sumamah ni kata, aku tak nak orang ramai fikir bahawa aku masuk Islam kerana nak melepaskan diri. Tapi aku masuk Islam kerana aku melihat kebenaran di depan mata dia sendiri. Kerana jiwa dia telah merasai kemuliaan, telah merasai kebenaran, telah merasai baik budi pekerti baiknya Rasulullah. Jadi dia pun meminta izin kepada Rasulullah, sebab dia tak sempat nak buat umrah sebab dah kena tawan dengan tentera Muhammad bin Maslamah. Dia pun minta izin Rasulullah benarkan, tapi Rasulullah ajar dia. Betul, dia sampai ke Mekah, dia pun macam biasalah baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, sehingga ayat yang terakhir dia pun baca macam orang Islam. Sepatutnya kalau ada orang Quraisy, mereka akan tambah ada satu ayat bahawa
yang macam menyembah menuju kepada berhala lah. Jadi orang-orang Quraisy pun perasan macam talbiyah ada nilai. Orang Quraisy pun keji dia, hina dia sampai ditangkap dia masuk dalam penjara. Dan ketika itu pembesar Quraisy adalah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni memang bertindak tak sopan lah dengan dia. Diejeknya, dihina dia. Sedangkan dia ni pembesar Quraisy ni. Jadi kerana marahnya Sumamah ni dengan sikap pelayanan orang-orang Quraisy ni terhadap dia, jadi dia pun berita penangkapan dia ni sampai kepada penduduk kaum-kaum dia Bani Hanif. Jadi dia pun arahkan kepada kaum-kaum dia untuk sekat ekonomi makanan, sehingga dia kata jangan ada sebutir gandum pun masuk ke dalam kota Mekah. Jadi tak sampai 3 hari pun orang-orang Mekah Quraisy kebuluran, mereka tak ada makanan sebab disekat. Sebab pengaruh Sumamah ni, dia punya ekonomi Mekah ni dia yang kawal. Jadi sebab orang Mekah ni tidak mampu untuk menjana ekonomi sendiri, membuat makanan semua, bukan mereka tak pakar. Jadi atas sebab itu Abu Sufyan datang semula kepada Sumamah, dia kata minta maaf, tolong jangan buat macam ni. Jadi Sumamah kata jangan minta maaf kepada aku, pergi minta maaf kepada baginda Rasulullah. Jadi Abu Sufyan menulis surat hantar kepada Rasulullah untuk tanda minta maaf. Rasulullah pun memaafkan. Jadi Rasulullah memaafkan. Jadi bila Rasulullah memaafkan, dalam keadaan baru saja masih dalam keadaan reda lagi peperangan Azab tu, masih ada macam musuh-musuh sikit, masih ada bungang-bungang antara kedua-dua pihak Islam dengan Quraisy. Jadi Rasulullah dah maafkan. Orang-orang ramai berfikir bahawa Abu Sufyan telah mengaku kalah. Sebab apa? Kalau Rasulullah tak maafkan dia, maksudnya Rasulullah tak benarkan saluran makanan disalurkan kepada penduduk Mekah, dan penduduk Mekah kemungkinan akan mati kebuluran semuanya. Jadi itulah yang nak diceritakan dekat sini. Jadi memperjuangkan Islam ni perlu untuk kita untuk ada ekonomi yang kukuh lah. Kita nak memperjuangkan Islam ni tak boleh kalau kita ala kadar. Jadi untuk memperjuangkan Islam, untuk benda untuk menghasilkan sesuatu yang besar, memerlukan pengorbanan yang besar. Begitu jugalah macam konsep yang kita pakai sekarang ni. Jadi terdapat 2 pengajaran yang boleh kita ambil lah di sini. Yang pertama, dari segi layanan kita kepada orang yang jahat, orang yang macam Rasulullah berlayanan dia kepada Sumamah bin Utsal. Rasulullah masih melayan dia dengan baik, disuap dia makan, para sahabat suap dia makan, tawanan lain pun macam tu, kena suap makan, diberi makan, tak dipukul, tak ditumbuk, tak diterajang. Ni ada pula kes yang baru-baru ni, kes kawan bunuh kawan. Selalu kita dengar kawan tikam kawan, ini kawan bunuh kawan. Betul bagaimana mereka ni dididik hati mereka sampai kawan pun boleh dibunuh. Ni Rasulullah dengan penjenayah orang yang jahat ni boleh buat baik, ada adab dia, kita muliakan. Ini pula kita kawan dengan kawan pun boleh, kita boleh bunuh sebab perasaan dengki, dendam. Jadi kita kena tengok balik diri kita. Sebaik mana kita, jangan hanya tengok kita ni rasa diri kita ni paling baik, tapi hati kita ni hakikatnya Allah yang tahu. Kaya hati tak sama dengan kaya apa kita pakai, apa kepandaian kita, otak kita betapa banyak kita punya idea. Tak sejauh itu. Hati menentukan kita punya ketakwaan. Dan pengajaran yang kedua adalah kita dapat bahawa orang Islam ni pada zaman Rasulullah ni, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kaya dan berpengaruh. Perlukan juga untuk kaya. Walaupun kita cakap ni kaya, orang zaman sekarang ni kaya mereka sombong, tapi zaman Rasulullah kaya mereka adalah untuk memperjuangkan agama. Dan berkait juga dengan Presiden Perancis, yang mana beliau telah memulakan api kemarahan orang-orang Islam sebab dia untuk memperjuangkan anti-Islam, menghina Rasulullah, kempen bina melukis gambar Rasulullah. Jadi sampai macam ni sekali. Jadi sampai kita pun terpaksa buat kempen lah untuk memboikot semua produk-produk daripada Perancis. Jadi sebenarnya boikot ni adalah salah satu langkah lah untuk kita tanda kita kebencian kita untuk menghentikan penghinaan terhadap Islam. Tapi kalau setakat kita ni pegang ekonomi kecil-kecil je, memang susah untuk kita. Mungkin diorang boleh survive untuk tempoh jangka masa yang panjang jugalah. Jadi untuk pentingnya untuk orang Islam ni, untuk kita sama-sama bina jaya kita. Jadi semua orang jadi ahli usahawan, ada orang yang pakar ini dalam bidang ni boleh terus go on. Orang pakar bidang ni terus go on. Kita tak boleh masih nak berada di bawah orang je. Kita kena ada pemikiran untuk yang besar, supaya bila kita ada pemikiran besar, kita ada kejayaan yang besar, ekonomi yang kuat, kita boleh memperjuangkan Islam. Jadi insyaAllah setakat itu saja yang saya hendak saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.